Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walah, dia ni tak sembuh lah. Happy New Year. Hari ni hari raya Cina. Malam tadi pukul 12 lebih lah kot. Berdentam-dentum. Best lah. Saya nak bangun tak larat. Saya malam tadi tidur pukul berapa 9.30 saya dah tidur dah. Tapi pukul 12 lebih terbangun sebab berdentam-dentum. Seronok lah. Sebab jiran-jiran saya ni, nak tengok jiran saya semua Cina. Okay. Saya pusing pula tak? Tu kalau dah ada apa tu, Tanglong kan. Tu sana, tu satu lagi jiran sebelah sana. Tu jiran sebelah rumah. Saya belum belikan diorang hamper lagi. Diorang dah bagi saya 5 dah. Duduk kat mana? Bibik saya letak kat mana ni? Waalaikumsalam. Hai, waalaikumsalam Isha. Waalaikumsalam Mahani. Waalaikumsalam Lilis. Waalaikumsalam Azlani. Tak ada yang bantu lah. Okay. Okay tak? Saya sambil-sambil Semalam ada yang tanya saya, macam mana Puan Izzah nak bagi, dia pendapat dia tak sama dengan yang tanya ni pun suami juga. Baguslah suami-suami sekarang. Suami sekarang ramai dah mengambil berat dan belajar jadi suami yang lebih diplomasi. Nak kata suami tak baik, daripada dulu suami ramai yang baik-baik. Waalaikumsalam Masna Azimah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zamri Zamarano. Thank you Cahaya watching. Kita duduk mana hari ni? Kita duduk dekat Pecut. Duduk kat taman saya. Dengan harapan jangan ada katak melompat. Duduk kat sini. Oh, cantik kan? Bawakan sikit. Boleh lah. Korang nampak? Okay. Waalaikumsalam Ria. Hai, pagi. Dalvin, korang cuti kan semua kan? Baguslah, pagi dah bangun. Waalaikumsalam Nur Nazniza. Saya tidur awal. Hai, Cahaya dari Sabah. Saya tidur awal. So pagi-pagi dah segar bugar lah. Better tidur awal. Sini Kak Umi. Mana selipar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alisha. Assalamualaikum semua. Kucing-kucing dah busy kat sini. Jangan berak Brown. Tak mau berak-berak. Kadang-kadang diorang berak je dekat taman saya ni. Saya tak adalah marah pun. Caranya senang je. Tunggu kering. Ada cacing. Alah, cacing naik atas. Alah, cacing naik atas lah. Rumput ni cacing dah naik. Tak apa, cacing tak kacau kita. Nanti tunggu matahari terik. Nanti tahi najis-najis tu kering. Baru alihkan. Cacing 3. Banyaklah dek cacing. Kan kelabu lah ni. Waalaikumsalam Ungku Miza. Okey. Macam mana? Semalam tanya suami saya tapi suami saya tak perasan kan. Macam mana Sifu nak pendapat tak sama? Macam mana nak bagi tahu dekat pasangan tu yang kita tak kalau boleh tak mau ikut pendapat dia. Dalam bisnes, lagi-lagi dalam bisnes, memang banyak kali sangat pendapat saya dan Tuan Najib tak sama. So nak ikut mana satu? Okay, ini saya share lah. Dia sebenarnya macam ni. Actually, perkahwinan yang dah matang pun sebenarnya sangat banyak membantu dalam kita memahami pasangan. Perkahwinan dah matang tu maksudnya, Puan Izzah saya matang orangnya Syekh.
Ya betul, kita memang kadang-kadang matang. Tapi kadang-kadang suami kita pun dah matang. Tetapi perkahwinan kita yang masih belum matang. Matang, saya pun tak tahu nak cakap. Matang tu berapa tahun pun Izzah. Dia ikutlah pasangan masing-masing, ikutlah tahap kematangan kita pun dalam melajari bahtera rumah tangga tu. Thank you yang belanja share, yang belanja love like. Share lah kepada kawan-kawan. Kok-kok hari ni lepas diorang bangun tidur, diorang boleh tengok. Matang dalam rumah tangga saya boleh... seingat saya lah ya. Saya panggil rumah tangga kami ni dah matang, dah mula matang. Bukan matang dah mula matang bila kami dah berkahwin selama 10 ke 11 tahun. 10 ke 11 tahun perkahwinan kami. Saya sudah merasakan perkahwinan kita berdua, kami berdua semakin matang. Ni Tuan Najib tak ada ni, Tuan Najib pergi maulid. So saya tak ikut sebab first jaga anak-anak, kedua kulit saya belum sihat lagi. Kulit saya sensitif sangat sekarang. So saya tak boleh salah sikit. So nanti tangan saya mulalah macam gatal. So saya tak nak sebab eczema tak boleh digaru. So bila kita tak boleh garu, kita jangan pecikkan dia dengan trigger. Jangan triggerkan dia. Macam kulit saya mudah trigger dengan of course lah habuk, tapi sekarang ni, lately ni, tak boleh panas sikit. Tak boleh ada peluh sikit ke, tak boleh renyah sikit ke. Mulalah tangan dah naik atas. So, saya kata baiklah saya duduk di rumah. Daripada saya kat rumah orang tergaru-garu kan. Alhamdulillah dapat live pagi ni. So, rumah tangga kami dah mula menampakkan kematangan pada usia perkahwinan kami 10 ke 11 tahun. Matang yang macam mana tu Matang dia macam ni. Suami saya dah faham saya ni karakternya macam mana. Suami saya dah faham saya ni kelebihannya dekat mana. Ni secara terperinci tau. Memang masa kita berkahwin tu, kita dah tahu dah pasangan kita ni lebih kurang kat mana. Secara lebih kurang. Kita dah kenal pasangan kita secara lebih kurang. Sebab nak kenal betul-betul mana dapat kan. Bukan kita satu rumah dengan dia ke apa kan. So bila kita dah mula berkahwin tu, yang macam satu-satu nampak. Oh dia ni macam ni rupanya. Oh dia ni macam ni rupanya. Kan bila dah tidur sebantal. Dah makan sama apa semualah. Dah satu rumah. Dah kerja sama. Dah jaga anak sama-sama. So kenal. Okay dia macam ni, dia macam ni. So nak kenal secara detail tu. Kami punya perkahwinan 10 ke 11. Dia tahu kekurangan saya kat mana. Saya juga tahu kelebihan dia dekat mana. Antara kelebihan dia yang saya nampak, dia ni seorang yang kalau dia nak buat apa-apa tu, dia istiqamah. Korang mana love and like? Lupa Dia istiqamah. Contoh kalau dia nak masdan, dia sangat, suami saya ni dia sangat orang yang suka belajar. Dia orang telinga. Orang telinga ni kelebihan dia, dia boleh duduk belajar, mendengar dalam jangka waktu yang panjang. Saya pula orang mata. Kalau orang nak attract saya, kena melalui mata saya. Maksudnya, kalau saya nak belajar, contoh kalau saya nak pergi kelas ke apa benda kan, tenaga pengajar tu, pendidik ke, pensyarah ke, whoever lah, dia kena pandai buat ilustrasi dekat whiteboard tu. Dia kena pandai, ataupun kalau tak ada apa dekat whiteboard, dia bawa ke barang macam alat bantu mengajar dia tu kena bravo sikit. So saya macam benda-benda yang attract mata saya akan boleh bertahan lama. Okay. Suami saya pula, dia tak perlukan tu sangat. Semua-semua tu tak perlu. That's why, sebab kelebihan dia, kalau dia tulis nota, buku nota dia sangat cantik. Sebab dia pandai jelmakan benda tu dengan tangan dia. Saya tak. Kalau tengok buku nota saya, memang macam cakap ayam. Memang tulisan saya dari dulu. Itu bukan masalah. Sebab dia first tengok tulisan saya waktu dia nak berkawan tu. Dia terkejut tengok. Punyalah dia ni. Dia cakap lah kan. Punyalah budak perempuan ni sopan santun. Jalan tunduk. Lembut nampak kan. Tapi tulisan mak kau. Dia nak cakap huduh lah. Saya mengaku. Saya tak ada terasa pun. Sebab saya memang tahu tulisan saya memang. Saya seorang je faham. Sampai saya kat universiti. Plus saya suka menconteng.
Saya sangat suka menconteng buku siapa macam saya. Cara kita belajar, kalau orang mata, cara kita belajar sama tak agak-agak. Kita suka conteng. Kalau kita buka buku sejarah tu contoh, muka surat 345, 346 kan, buka macam tu. Penuh lah conteng setiap ruang. Tak kira lah sejarah ke, matematik ke, sains ke, kimia ke, fizik ke, punya conteng. Padahal dah ada formula tu kat situ. Still nak tulis balik semula. Sebab kekuatan kita, orang-orang mata memang pada mata lah. Dia kena tengok, baru dia masuk otak. Okay? So nak periksa, kena tahulah. Kita kena tahu anak kita, mata atau telinga. Dia ada cara nak tengok dia. Try test budak-budak ni. So senang nak bagi dia, nak faham karakter anak-anak kita. So anak kita sekarang, dia kalau orang telinga, dengan orang telinga, kita kena jaga bahasa. Saya nak tahu ilmu telinga mata ni lama tau. Tu dah ada kata bila kita dah matang, kita nampak, oh, betul lah. Jadi tak salah sebab bila kita kenal manusia, sebenarnya bukan nak cari salah orang. Sebenarnya bukan kita nak rasa kita hebat. Tak. Kita nak mudah berurusan dengan manusia yang kita jumpa. Especially family kita. Anak-anak, pasangan kita, parents, adik-beradik, ipar-duai dan sebagainya. So kalau orang tu orang telinga, kita kena jaga bahasa. Sebab pada dia bahasa tu kena gunakan bahasa yang teratur, lembut. Walaupun kita nak marah tu, kita tetap kena jaga bahasa tu. Tak boleh direct. Saya faham benda tu sebab saya ni orang jenis direct. Orang mata dia selalu mostly direct. Orang mata dia selalu kalau cakap memang direct. Dia terlupa sebab orang macam saya, kalau pasangan ni saya nak cerita pasal nak faham pasangan tau. Sebab kenapa kita faham pasangan dulu? Sebab bila berlaku perselisihan pendapat, kita dah faham dia kan. So kita tak ada nak terkecil ke, tak ada. Dia more kepada okey lah, ni dia memang macam ni, so kita ambil je lah yang ni. So alah tak ada masalah lah. Oh pendapat aku dia tolak sebab ni, it's okay. So next, what's next? So move on cepat. Tak payah kita nak duduk dekat past tense tu lama sangat. Okay? So nak bagi faham mata telinga pun antara salah satu cara kita nak faham pasangan, kawan-kawan, even customer, staff dan sebagainya. Kalau you staff, faham boss, you kena faham boss you ni mata ke telinga. Kalau mata, you kena selalu senyum dekat dia. Saya orang mata. Saya sangat suka orang yang tunjukkan wajah yang manis kepada saya. Tak bercakap apa-apa pun is okay. Puan Izzah, cukup lah. Nak panggil nama saya Puan Izzah. Dah. Saya orang mata. Suami saya tak kisah. Suami saya dah pesan dekat tim saya. Dengan Tuan Najib, you nak jaga hati dia senang. Kalau dia marah, kalau dia marah depan-depan, better you diam sekejap. You cakap minta maaf. Minta maaf Tuan Najib. Dia kena tu dulu. Minta maaf Tuan Najib, saya sebenarnya apa-apa. You boleh bagi alasan dekat dia. Tapi alasan yang janganlah asal kena marah bagi alasan. Asal kena marah orang yang sama bagi alasan. Asal kena marah benda yang sama. Maksudnya kita tidaklah bodoh, kan? Kita tidaklah macam okeylah buat 100 kali kesalahan pun sebab dia jawab dengan baik, kita pun okey saja. Tak. Sebab itu kita jadi manusia, kalau buat salah jangan berkali-kali yang sama tu. Try buat salah yang lain pula. Tak adalah orang bosan dengan kita. Tu kaedah juga tu So siapa-siapa manusia pun kalau tengok kita asyik buat kesilapan, silly mistake yang sama je, lama-lama bosan juga. Tak kira lah dia orang mata ke orang telinga. Nak katanya orang telinga ni kena guna bahasa lembut dengan dia. Allah Ta'ala dia akan gabungkan suami dan isteri ni. Sama ada mata, telinga. Sama ada seorang lagi telinga, seorang lagi mata. Sebab apa? Sebab bila Allah gabungkan orang yang berlainan, Allah nak bagi kita kenal antara satu sama lain. Itu yang datangnya. Sebelum kita kenal, kita ingat kita dah kenal pasangan kita. Tapi rupa-rupanya belum kenal lagi. Sebab bila bergaduh tu, bergaduh. Punyalah tak mau baik-baik. Sebab tak kenal. Sebab macam masing-masing ada ego masing-masing. Masing-masing rasa diri masing-masing betul. Sebenarnya memang betul. Sebenarnya memang masing-masing tu betul. Tak ada yang salah pun sangat. Yang jadi salah tu, kalau kita masing-masing nak menegakkan juga. Kita, okey aku betul, dia salah. Tak.
Kalau kita rasa kita betul, sebenarnya pasangan kita tu pun betul. Kalau kita rasa kita salah, ataupun kalau kita rasa pasangan kita salah, actually kita pun salah. Ada sama aja benda tu. Yang namanya suami isteri seiring dan sejalan. Korang faham tak ni? Korang boleh dapat tak? Okay? So bila suami saya dah tahu suami saya orang telinga, dengan dia kena guna bahasa yang elok, lembut. Seawal kami berkahwin, banyak teguran beliau kepada bahasa saya. Sedangkan orang macam saya hanya memerlukan orang tu, saya bercakap pandang mata, saya bercakap dia ataupun dia buat muka yang serius. Kalau kita cakap tentang, tahu tak kebakaran kat sana tu teruk sangat lah, besar. Muka dia pun macam, oh ya ke? Teruknya. Dia kena main memek muka. Sebab orang mata memang melihat. Kan? Dan kelebihan orang mata, kalau keluar bahasa-bahasa yang macam terlepas kata, orang mata ni dia mudah abaikan. Dia macam, tak apalah dia salah cakap tu. Tak apalah dia dah okey tu. Itu dia kenapa dia cakap aku bodoh ah? Taklah dia dah okey tu, dah sopan balik tu. Orang mata dia tak kisah. Sebab itu orang mata kebanyakannya direct. Sedangkan kalau orang mata cakap direct dengan orang telinga, benda tu jadi lama tau. Benda tu jadi lama dia punya sebal dia tu. Sebab tu kita kena tahu, kita kena kenal pasangan kita dan kita kena kenal diri kita kategori mana. Kalau orang mata macam saya, nampak orang buat muka. Yang buat muka tu tahan lama sikit. Dia macam saya nak maafkan tu pun macam, kenapa dia buat muka kurang ajar dengan aku tu. Macam tu. Sampailah kita akan maafkan. Sebab kita memang dituntut untuk memaafkan orang lain. Tapi dia punya jangka masa tu panjang sikit. Bermakna orang telinga, Alabi tak ada apalah tu. Dia okey je tu, dia bad mood tu kot. Macam tu. Bang, kenapa dia buat muka macam tu? Lepas tu muka tak mau senyum, kenapa Alah tak ada apa tu Bi, dia tak perasan pun. Orang telinga dia tak kisah. Orang telinga dia hanya perlukan kata-kata yang baik atau lebih baik diam. So saya dah faham suami saya macam mana. Saya pun beritahu dia, bang Bi orang mata. Bi lagi suka kalau Bi cakap abang buat memek muka ke, excited ke, tengok muka Bi ke, jangan tengok handphone ke, jangan buat benda lain ke, contoh. Dan kalau saya cakap ni, kalau saya nak luahkan, saya tak perlukan nasihat. Saya just nak dia empathy. Empathy yang macam mana? Contoh, kalau saya marah, tak kisahlah saya betul ke orang tu betul ke atau saya salah ke. Waktu itu, iakan dulu kemarahan tu. Bukan menambah api. Tak, kita tak minta pun tambah api. Kita minta, ya ke Bi marah? Ya Allah, kalau abang marah Bi, cukup. Enough. Kan? Kalau macam dia mengadu kat kita, saya tak cakap apa-apa pun, it's okay. Saya just cakap, ya ke bang? Dah. Ataupun kita just bagi dia kata-kata yang just sikit saja. Tak perlu tengok muka pun tak apa. Dia orang tak kisah. So bila kita faham benda tu, so saya sekarang ni bila dah makin faham, dah makin matang perkahwinan kami, saya faham bila saya nak bagi dia pendapat atau saya nak bercakap dengan dia atau saya nak dia bagi pendapat, kita nak bangkang kan. Kita macam nak kata, saya tak setuju ni. Dia kena pastikan, saya kena pastikan tone suara saya slow. Tone suara saya rendah. Dan lemah gemalai sikit. Mak kau, kucing aku. Comel Siapa suka kucing? Dia panjat tinggi. Baguslah ada kucing ni. Selama saya nak pujuk suami saya supaya bagi saya bela kucing. Saya pun tak suka kucing. Bukanlah tak suka, macam mana saya takut. Kan kalau kita ada kucing, kita peluk-peluk, saya tak pernah. Saya dengan suami saya sama karakter. Kita takut dengan kucing. Tapi kita sayang. Saya bela kucing pun sebab nak latih anak-anak sayang, menjadi orang yang penyayang. Okey tadi, So bila saya cakap dengan dia, saya kena, abang Bi nak cakap sikit. Abang tahu tak kalau yang ni kan, dia kena pastikan suara tu slow. Dulu-dulu waktu tak faham dia, kita buat cara kita lah. Siap kita cakap lagi. Kita tak salah, kita cuma nak cakap je. Terima tak terima suka hati. Itu yang keluar ayat, terima tak terima suka hatilah. Terima tak terima ikutlah. Kalau dia rasa, saya rasa apa yang saya nak cakap ni benda betul. Betul. Apa yang kita cakap semua kita nak cakap yang betul. Kita bukan nak cakap benda buruk. Kita bukan nak suggest benda tak elok. Kan? Kita ni kalau kita dia punya
Kita tak ada masalah dengan orang. Hati kita pun selalu kita bersihkan. Bila kita nak cakap tu memang benda betul. Tetapi kita kena perhatikan lagi satu benda. Cara bercakap. Kena tahu dia siapa dan bagaimana. Kalau kata pasangan anda yang mendengar ni, dia tak dengar saya cakap kan hari ni, so korang dengar. Kalau kata pasangan anda tu orang mata, macam saya suka macam mana? Duduk, dia ada cara dia. Adab dia tu dari segi pergerakan, dari segi memek muka, dari segi tangan ni kena berjalan dekat bahu tu. Kena pegang kita sikit, contoh bibi, abang nak cakap sikit boleh? Kalau itu dia dah mulakan dengan cara macam tu, actually smooth. Senang je dah. Dengan orang mata ni, you kena macam tunjukkan gesture. Gesture badan yang kita sayang dia. B, abang nak cakap sikit boleh? Kita pun macam dah, okey, takut. Bila pasangan kita nak cakap tu, kita macam takut apa lagi kan, kita buat salah. Tetapi, dia lebih mudah. Lepas tu. Bibi tahu tak, kalau yang abang balik, suami saya pernah cakap lah one day dulu, kalau abang balik, abang nak air, abang suka kalau Bibi bagi abang air. So kita okey. Oh ya ke? Lah, minta maaf lah. Bibi terlupa lah kadang-kadang. Macam tu. Dia dah mudah. Ataupun Bibi nak bagi, baru-baru ni kan, Bibi nak bagi bonus tu bulan awal Bibi abang rasakan bla. Dia kena macam duduk atas meja sama-sama Bibi tahu tak Bibi, ni kita kena ni. Lepas tu dalam hati saya sempat fikir suami saya nak cakap apa Actually, orang telinga, bila dia cakap, dia lebih kepada nak menjaga hati orang. Itu kelebihan orang telinga. Sebab dia rasa orang lain pun macam dia. Perlukan kata-kata yang disusun, bersopan santun, panjang. Saya pula sebenarnya suka orang cakap yang terus. Macam, Bi, abang rasa yang ini kena ni. Sebabnya ini. Settle. Saya tak reti macam kelok-kelok nanti. Kelok dah hati saya dah fikir macam ni. Dia nak cakap apa Sebenarnya dia nak sampaikan apa Lamanya. Nampak tak? Kita ni sebenarnya Allah cipta bermacam-macam ragam. Bukanlah sebab kita nak rasa kita hebat. Atau kita nak rasa kita betul sentiasa. Atau kita nak macam nak pertahankan apa yang kita rasa betul. Bukan. Supaya kita belajar. Korang semua okey tak? Ni kenapa korang ni? Korang ni mendengar ke? Ataupun memang khusyuk ke? Memang sambil buat kerja ke? Sambil drive ke apa? Okey tak? Okey tak tajuk hari ni? Saya rasa macam saya bercakap seorang-seorang ni. Sebab tak belanja left flight. Lepas tu saya tak tahulah hari ni tim saya pun saya rasa bercuti ni. Sebab selalunya ada tim saya. Tapi saya rasa tim saya yang ada cuma berapa orang saya pun tak tahulah. Selalunya yang menjaga saya punya live ramai. Tu yang saya kata kita kena berpagi-pagi. Ni untuk tim jugalah ni. Kita kena berpagi-pagi. Berpagi-pagi tu berkat dia, rahmat dia besar. Rezeki yang masuk pun besar. Pagi-pagi saya bangun membebel. Mak Jah nak membebel sekejap lah Pagi-pagi kita bangun sebelum subuh lagi dah bangun. Apa benda semua kita buat lah. Sebagai orang Islam. Kalau kita sudah masuk azan, buatlah solat sunat subuh ke apa 2 rakaat. Dan solat subuh. Lepas solat subuh duduk diam-diam lama sikit. Zikir ke istighfar ke, kita banyak dosa. Betul tak? Ambil buku. Saya punya karakter, saya orang mata, so saya suka membaca. Saya ambil buku. Baca. Waktu paling saya suka baca waktu pagi. Lepas subuh. Sebab otak segar lagi. So masuk apa. Baca apa pun masuk. Tu saya orang mata. Jangan samakan pula. Saya tak macam tu lah puan. Saya kalau baca buku lepas subuh saya tidur puan. Tak apa. Faham karakter diri. Mungkin orang yang kalau ambil buku mengantuk. Korang jangan ambil buku. Korang letak ni. Earphone dalam telinga. Dengar ceramah-ceramah agama. YouTube. InsyaAllah. Kalau korang tak orang mata, korang orang telinga. Orang telinga dia memang boleh mendengar dengan khusyuk. Lama sikit. Okay, kalau saya duduk lama dengan buku. Saya galit. Tadi saya dah tengok jam, dah 7.30. Saya baca buku tak habis lagi. Saya kata tak apa, saya nak live. Saya tahu saya nak live. Saya terus bangun, siap semualah. Pakai tudung, cari apa benda semua. So, saya live. Sebab tu penting kita ada jadual. Jadual itu, sebab itu Allah Ta'ala adakan solat 5 waktu. Sebenarnya solat 5 waktu tu itulah jadual kita. Jadual hidup kita. Kalau kita lepas ni Zuhur jap lagi.
dah prepare. Makan dah siap makan. Lepas tu dah prepare mandi apa semua, takut bau busuk ke apa kan. Masak kan. Prepare untuk solat. Tutup TV dan sebagainya. Kan lepas asar, sebelum asar jangan pergi main kat luar. Jangan bagi anak main. Saya senang, anak saya nak minta izin main kat luar, boleh lepas asar. Anak saya nak minta apa-apa, saya tengok jam. Kalau dah nak waktu, saya kata solat dulu. So actually solat tu adalah jadual hidup kita. Untung kita jadi orang Islam. So jadual-jadual lain kita kena tulis lah. Macam kita pukul 8 pagi saat ni, lepas saya live saya nak kena sedia sarapan untuk anak. Kan? Lepas tu saya free sikit lagi, saat lagi kan saya tengok komen-komen apa yang tim saya belum balas. Sebab itu penting berpagi-pagi. Bila tidur? Kalau kan ngantuk, saya jarang tidur siang. Kan kalau saya ngantuk yang saya tidur malam, lepas isyak saya dah tidur. Ingat kan nak borak-borak. Nak borak-borak sambil duduk-duduk. Bangun-bangun dah bunyi mercun. Rupanya saya dah tidur 2 jam lebih. Macam tu lah. Tapi bila kita tidur awal, bangun pun awal lah. Janganlah bangun 10 minit ke sebelum subuh. Kau dah tidur awal tu, bangunlah sejam sebelum subuh. Buatlah apa-apa yang patut. Sebab kita ni di waktu-waktu sunyi-sunyi itulah kita lebih khusyuk, insyaAllah. Kalau nak minta apa-apa, mintalah time tu. Kalau kita rasa kita dosa banyak, istighfar banyak-banyak time tu. InsyaAllah benda tu masuk. Sebab sunyi, semua orang belum bangun. Okay? Boleh sedikit tips supaya korang segar. Saya suka sangat. Saya dengan Tuan Rajib memang kami berpagi-pagi. Tetapi saya sangat suka, kami berdua sangat suka kalau tim kami pun follow. Tim Momentum Internet Sdn Bhd ni ramai orang macam puji, suka, kagum. So kekalkan bila depan orang pun kita buat bersungguh-sungguh. Belakang mata orang pun kita buat bersungguh-sungguh. Saya suka sebagai majikan, saya sangat mengharapkan tim saya ni one step ahead berbanding orang lain. Kan? Barulah kalau kata nak follow majikan, follow bos. Macam itulah caranya. Kami berpagi-pagi. So saya sangat mengharap tim saya juga berpagi-pagi. Okey tim? Cerdas. Dah hilang saya punya dan bebel kejap. Bebel berpagi-pagi tajuk dia. Yang berbisnes lagilah kena berpagi-pagi. Kalau kita nak beli sarapan kan 6.30 ada kedai makcik tu dah buka. Pukul 8.30 dah habis makanan dia. Dah boleh balik rehat. Betul tak? Kalau berpagi-pagi ni hikmah dia, rahmat dia, berkat dia lain. Orang yang dah biasa berpagi-pagi sahaja yang tahu. Kalau dia tak pernah kejap berpagi, kejap bangun tengah hari, kejap pagi, kejap tengah hari, dia tak rasa. Dalam Islam, kita paling penting istiqamah. Buatlah. Walaupun sekecil-kecil usaha. Kecil pun tak apa. Ngaji 1 hari 1 ayat is okay. Yang penting hari-hari ngaji. Kalau kita kata, alamak hari ni tak boleh pegang Quran lah. Bacalah surah apa? Al-Ikhlas. Yang penting mulut kita membaca surah Al-Quran. Paling penting selalu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni doa dia merangkumi doa keseluruhan. Kalau kita kata nak baca doa apa hari ni, kalau kata lepas subuh dah ngantuk sangat kan, nak tidur lah 5 minit kejap ni, baca doa pun ngantuk macam tu, baca Al-Fatihah. Saya selalu amalkan benda tu. Kalau saya kata, ya Allah kenapa mata ni kan, Al-Fatihah jangan tinggal. Kalau baca Al-Fatihah untuk diri sendiri, baca untuk orang lain. Okay? So barulah kita, Allah bantu kita macam mana bila kita berselisih pendapat. Allah bantu kita apa nak buat. So itulah antaranya kita kena faham pasangan kita. So bila kita dah faham, bila kita tengok suami kita kan, kalau kita cakap pun dia tak nak dengar. Kita kena tengok diri kita, agaknya aku tercakap kasar. Agaknya cara aku cakap tu laju ke, ataupun cara aku cakap tu kurang lenggok ke, kurang bahasa ke. Betul kan balik? Kan? Diam kejap, okey tak apalah, tadi salah cakap agaknya. Tadi kita cakap macam nak marah. Jadi suami tu, dia bukannya tak terima pendapat tu. Dia cuma terasa dengan cara kita beri pendapat. Ya. Tengok, Muhriz pun orang bangun pagi. Muhriz memang bangun pagi. Kan Muhriz? Pukul 5 dah bangun. Kan? Kadang-kadang dia kejut Umi. Dia yang kejut Umi kadang. Kalau tak ada kejut saya, Ajuah kejut. Pukul 5 pagi. Dia dah kejut. Muhriz dah bangun pagi. Tapi belum mandi. Pergi mandi. Boleh pergi mandi ke? Muhriz nak live. Nak live dengan aunty uncle. Tak nak. Okey tak apa. Pergi mandi. Okey tuan-puan. So bila kita
Satu lagi, kita kena kenal keistimewaan, kelebihan, kekurangan pasangan. Macam saya lebih suka tahu, suami saya pun tahu. Okay, Puan Izzah ni, dia punya kelebihan dia dekat management, pengurusan. So, kita buat deal. Sebab biasalah, perempuan kan tangan sotong. Dia boleh buat kerja banyak dalam satu masa dan semua siap. Perempuan, tu kelebihan isteri. Kalau ada isteri, agak elak isteri bab tu. Sebab lelaki memang kena buat satu-satu. Dah siap satu, baru settlekan satu. Itu bukan kekurangan. Itu memang, orang kata pattern, fitrah. Fitrah kebanyakan lelaki memang dia orang yang fokus. Dia buat satu, dah settle satu, buat satu lagi. Pun bagus. Ada kelebihan kat situ. Perempuan pula, sebab dia ni seorang ibu, seorang isteri, seorang kan pergi kerja, seorang pekerja. So nak kena settle rumah, nak settle makanan, settle anak mandi, settle pampers. Kejap lagi kan nak borak dengan lelaki, nak teman lelaki makan. Kan nak kena sediakan makan, nak kena bungkus makanan dan sebagainya. Food panda pun boleh lah. So tangan sotong. Tangan sotong ni eloknya management, pengurusan. Jadi suami saya memang kami dah divide. Saya jaga bahagian pengurusan company. Masih lagi perlu setiap apa yang saya buat minta izin kepada suami. Macam semalam saya dah bagi tahu kan, sorry. Kita dah kena tahu siapa yang kena kat depan dalam bisnes, siapa yang ketua dalam bisnes. So dalam kami punya suami isteri ni, hubungan kami, suami saya memang ke depan. So bila kita tahu dia kat depan, dia yang menerajui bisnes. So apa-apa keputusan kita nak buat pun, walaupun kita rasa keputusan kita dah the best lah, dah terbaik dah, dah boleh proceed je, tetap kita kena bagi tahu suami, maklumkan dan tanya, okey tak? Ataupun ada pendapat lain tak? Apa pendapat abang? Macam tu. Tanya. Dalam hati moga-moga dia setujulah keputusan yang kita dah buat tu. Kan? Supaya smooth, sebab banyak lagi keputusan nak buat ni. Dalam company ke dalam banyak dalam hidup kita ni, banyak keputusan yang kita nak buat. Jadi jangan lama sangat, jangan lambat sangat. Tentukan satu-satu keputusan. Sebab setiap keputusan yang kita lewatkan, yang kita pending, dia akan membuatkan orang lain keliling kita ni susah. So kalau kita nak jadi muslimin yang bagus, kita kena memudahkan urusan orang. Bos memudahkan urusan anak buah dia. Staff memudahkan urusan orang atas dia. Macam itulah. Okay? Peniaga memudahkan urusan customer. Customer mudahkan urusan jual beli. Jadi mudah. Orang Islam yang suka mudah, ambil yang mudah kerana Allah Ta'ala, Allah akan bantu mudahkan hidup dia. Allah akan bantu susun satu-satu hidup dia walaupun dia rasa diri dia tu memang jauh daripada perfect. Walaupun dia rasa diri dia memang cacah marbah, memang kelang kabut. Tetapi semua pekerjaan, semua urusan ni Allah yang tanggung. Allah yang menyusun. Kalau kita ni hamba Allah yang rendah diri. Kalau kita hamba Allah yang sombong, tak mahu minta tolong Allah, tak perlukan Allah, tak kembali pada Allah, tak sujud pada Allah, tak ingat Allah dengan berzikir dan sebagainya, tak nak sebut nama Allah dalam ucapan-ucapan kita. Of course lah, kita jangan rasa macam, kenapa Allah tak tolong aku? Memang Allah tak nak tolong sebab Allah sayang. Kalau kau buat jauh daripada Allah pun Allah tolong banyak-banyak lebih-lebih, tak bagi kau jatuh terduduk. Bila kau nak insaf? Sedangkan Allah kata, aku ni penerima taubat. Faham So apa-apa pun kita berbalik pada diri kita. Sudahkah kita bersyukur banyak-banyak? Sudahkah kita cuba memahami pasangan? Sudahkah kita cuba muhasabah diri? Sudahkah kita cuba maafkan orang? Fikir benda tu. Sudahkah kita cuba memahamkan orang benda-benda yang betul? Kadang-kadang kita hanya tahu judge orang saja. Kadang-kadang kita hanya tahu judge pasangan saja. Apa pasangan aku ni? Ni pun tak faham. Apa pasangan aku ni? Benda ni pun tak nak buat. Benda ni pun susah. Memang. Kita cuba, selain daripada kita judge, instead of kita judge dia, why not kita tanya? Suami saya ajar saya, Bi, apa-apa tanya dulu. Sebab kalau macam saya suka bersangka-sangka. So saya faham. Kita ni kena selalu istighfar. Kita kena selalu, jangan bersangka-sangka. Nak elak supaya kurang bersangka. Nak perfect 100% tu makan masa. Tapi nak kurangkan benda tu, suami saya bagi tips bertanya. Tanya dulu. Sebab kadang-kadang pemahaman orang tak sama dengan pemahaman kita. Mungkin dalam salah satu bab kita cepat faham. Belum tentu orang lain, belum tentu pasangan kita, belum tentu anak-anak kita.
That's why kita kena tanya ni faham tak? Yang sampai takat ni boleh faham tak? Tahu tak kenapa Bi nak beli 3 kilo tepung bukan 1 kilo? Main kilo kau. Bi nak buat nanti hari raya, terangkan. Penting kalau kita dah bertanya, penting juga kita fahamkan pasangan kita, buat justification. Tahu justification? Beritahu sebab musabab. Kenapa nak kena, okay sayang, kenapa kita nak kena buat atas, contoh buat balkoni atas. Sebab ni yang pertama bilik dah penuh, kedua nanti saya nak buat tempat solat, ketiga nanti abang lebih mudah bekerja. Buat justification. Semua orang saya rasa tak kira mata atau telinga, kategori mana, suka kalau kita menerangkan. Ikutlah, ikut Dan lah, ikut mana yang kita faham pasangan kita. Kalau suami saya tu nak kena terangkan kat dia satu-satu dan secara lemah lembut. Kalau saya pula, suami saya kena terangkan kat saya dengan cara dia peluk saya ke, dia duduk sebelah saya ke. Paling best kalau dia kata, jom kita pergi shopping. Masa pergi shopping tu dia terangkan sikit-sikit ke. Jadi kita rasa macam, oh tak apalah. Boleh lah tu. Sekejap lagi nak belanja aku. Kan? Kena fahamkan pasangan. Lagi-lagi kalau benda tu satu benda yang berat. Satu keputusan yang berat. Nampak bapak saya. Subuh-subuh tadi dah keluar dah. Pagi dia balik lah. Hai bah. Bawa sarapan. Ayah saya rajin dia bawa sarapan. Untuk ni dia tahu suami saya tak ada kan. So dia datang bawa sarapan lah. Selalu saya dengan suami, kita orang sebenarnya bukanlah pemakan pagi. Tapi sebab anak-anak semua, bibik semua kan. So alhamdulillah hari ni bapak saya bawa sarapan. Orang tua lagi lah. Mereka dah biasa berpagi-pagi. Orang tua kan, sebab pengalaman hidup dah banyak, matang, rumah tangga pun dah matang. So kalau saya suka tengok cara orang tua kalau dia bergaduh. Mak dengan ayah kita kan, dia tak suka panjang-panjang. Hari ni dengar ngadu-ngadu, petang dah okey balik. Mak nak balik lah, habis jahit. Maksudnya apa? Memang dalam rumah tangga kita, lagi-lagi kalau kita sama-sama berbisnes, jangan biasakan memanjang-manjangkan sesuatu isu. Walaupun isu tu berat ke, ringan ke, apa-apa isu lah. Isu tu kita panggil ujian. Jangan suka memanjang-manjang. Sama macam kita tak nak orang panjangkan kesalahan kita. So kita jangan panjangkan kesalahan orang lain. Cukup dah, kita tak apalah dia silap. Oh dia tak patut buat macam ni. Tak apalah, insyaAllah mudah-mudahan dia tahulah lepas ni apa nak buat. Oh dia ni sok mau buat benda yang salah macam ni. Tu lain lah. Tu lain pula. Kena tegur juga. Tak boleh kalau orang tu asyik buat salah yang sama je, kita biar. Itu boleh dikatakan dayus. Kan kalau suami, ketua keluarga kan, siapa dayus, dia tak masuk syurga. Tu kena faham, tu satu hal lain. Dayus ni saya nak ingatkanlah para suami siapa yang dengar sekarang ke nanti akan datang Dayus ni bila kita biar isteri kita, anak-anak perempuan kita, ibu kita perempuan kan, lagi ibu yang suami dia dah tak ada lah, macam mak mentua saya ibu tunggal kan, ataupun adik-adik perempuan dia yang tak ada suami, yang mungkin bercerai ataupun mungkin belum berkahwin. Dia biarkan wanita-wanita dalam hidup dia yang di bawah tanggungjawab dia ni berbuat dosa, berbuat kerosakan, berbuat kemungkaran tanpa dia menegur, tanpa dia mengingatkan. Dayus. Tu yang keluar selemah-lemah iman dalam hati. Kalau memang kata kita ni lelaki yang, ya Allah aku tak nak marah lah, aku tak pandai lah. Ya Allah aku tak tahu nak cakap lah, aku dulu belajar tak pandai lah. Tapi aku tak sukanya apa yang dia buat ni, ya Allah. Aku tak suka lah dia pakai pendek-pendek, ketat-ketat macam tu. Aku tak suka betul. Itulah selemah-lemah iman, okey lah. Tetapi kalau kita iman tinggi sikit, kita ada kuasa untuk menegur. Memang kita ada kuasa untuk menegur. Sebab kalau kita biarkan dan support lagi. Baju ni cantik, baju ni cantik. Baju yang ketat-ketat ni cantik. Support lagi. Pergi belikan lagi. Bersedialah kita menjadi seorang lelaki yang dayus yang Allah tidak terima. Sebab lelaki ni Allah beri akal yang lebih, agama yang lebih. Sebab itu perlu gunakan pada tempatnya. Hidup kita ni, semua keadaan, semua yang berlaku ada tempatnya. Itu maksudnya adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan main taram semua benda.
Ni memang cara aku ni. Mana-mana aku pergi pun inilah cara aku. Tak boleh macam tu. Sebab itu kena jadi orang yang bijak. Bukan pandai je. Pandai dia pandai satu ilmu tu je. Dan lagi bagus dia memandai-mandai. Kalau bijak, dia tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sekejap lagi dengan orang ni dia cakap macam ni. Benda yang sama dia cakap. Tapi dengan orang lain dia cakap kelok lain. Tengok orang lah. Ataupun dekat keadaan macam ni, hingar-bingar macam ni, dia cakap cara macam ni. Dia cakap kuat-kuat orang pasal. Woi, kau tahu tak ni? Cakap kuat. Kalau dekat kawasan orang tak ada, tak bising, lemah, semua orang tua-tua, rumah orang tua-tua kata, takkan nak cakap kuat lagi. Cakap lemah lembut, perlahankan tone suara. So, belajar meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pertama. Kedua. Setiap sesuatu dalam hidup kita yang kita buat ada adabnya. Adab, akhlak tidak akan pernah lari daripada diri kita. Jangan kita jauhkan dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak itulah penentu hubungan silaturahim kembali terjalin, penentu hubungan persahabatan semakin baik, penentu hubungan customer pelanggan, pelanggan dengan penjual tu berpanjangan. Adab dan akhlak tu, dan juga dia tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah akan memanjangkan silaturahim antara kita dengan manusia lain, insya-Allah. Okey tuan-puan. Sama juga seorang isteri nak pergi belajar, suami tak bagi. Buat apa awak nak belajar? Kena ambil masa untuk terangkan kepada suami. Katalah contoh suami tak bagi pergi belajar. Ni kelas RPM 26 dan 27 Februari. Ni dah masuk 1 Februari. So 26, 27 ni ada kelas RPM dan kita buka untuk kelas percuma. Dah hampir 9,000 orang yang daftar. Terima kasih banyak. Dan kita buka lagi sampai kelas tu. Sebab kita memang nak dedahkan ramai orang dengan dunia baru. Online business. Sekarang dah tak sama macam dulu. So kita nak dedahkan apa yang kita buat. Apa yang jangan buat. Apa yang do and don'ts. Okay? Tapi suami pula tak bagi belajar. Jangan panik. Jangan salahkan suami dulu. Dan jangan down dulu. Jangan putus asa. Dah lah. Bukan dia bagi aku belajar pun. Malah aku nak fikir pasal belajar ni. Jangan putus asa. Try cakap. Tengok faham. Tengok suami ni orang mata ke orang telinga? Oh, suami saya orang mata. So, kena lalu kat dia senyum. Hai bang. Tu orang mata. Lalu je bawa air. Bang ni air. Bagi air senyum. Abang sihat. Senyum. Buat muka yang ceria. Tak kisah dia nak cakap apa. Isteri aku ni dah buang terbiat ke? It's okay kalau buang terbiat yang bagus. Senyum. Kalau dia orang telinga, seeding dia dengan kata-kata lembut. Hai sayang. Macam tu. Saya tak boleh lebih-lebih. Saya dalam live ni. Saat lagi kan suami orang cakap saya apa pula kan? Lemah lembut. Ikutlah tone korang. Yang korang tahu suami korang suka lemah lembut ni macam mana. Dah buat benda tu beberapa ketika. Beberapa hari ke kan. Buat cakap, bang nak cakap sikit boleh? Ikutlah. Ikut pasangan kita tu macam ni. Bang tahu tak saya teringin sangat. Abang tahu tak masalah isu kita sekarang ni. Orang dah tak berniaga offline. Orang dah tak datang tempat kita. Kita kena panggil orang. Tapi nak panggil orang penat bang. Tapi dalam online, cerita. Cerita apa kelebihan online tu. Macam mana mudah berniaga online. Tapi itulah bang. Saya tak tahulah bang benda betul nak buat kalau online. Kalau FB ads tu asyik duit habis je tapi tak ada orang like, follow pun. Tak ada orang nak beli pun. So dah mula sikit-sikit. Terangkan elok-elok. Bercakap juga, bang saya janji bang. Abang bagi saya belajar ni bang. Saya akan jaga rumah tangga kita elok-elok. Makan pakai abang saya akan jaga. Abang jangan risau. Saya belajar tapi saya siapkan dulu anak-anak. Buatlah perjanjian sikit. Dia kena pandai. Okay? Korang yang tahu pasangan korang macam mana. Suami tu memang sayang korang. Jangan risau. Bukanlah korang nak belajar, bercakap nak belajar je, dia benci, dia menyampah. Tak. Dia suami. Suami tu of course sayang isteri. Okay? So, kita kena pandai kelok tang mana. Buat sesuatu pada tempatnya. Dan setiap sesuatu ada adabnya. So, bawa dua benda tu. Lagi-lagi dengan suami isteri. Nak bagi faham, nak bagi sependapat. Nak kata, dia ni dia ni baguslah sependapat. Tak. Mana ada. Saya dengan Tuan Najib selalu tak sependapat.
Tapi sebab kita gunakan apa benda yang kita dah, perkahwinan dah matang kan. So kita tahu keloknya tang mana ni, jangan buat ni do and don'ts, ni don'ts macam tu. So dia lebih mudah. Kalau ada isu, settle cepat. Sebab kematangan rumah tangga tu. Okey korang, jaga diri. Jangan lupa siapa nak tim tolong share link. Kalau siapa yang belum lagi daftar, daftarlah di RPM naktarikpelanggan.com. Free sahaja. InsyaAllah percuma sahaja. Kalau tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya kita ada memang buat kelas ni berbayar. Dan percayalah siapa yang dah ada yang pergi RPM hampir 5 kali dah. Dah lebih 5 kali. Asal ada RPM, asal momentum buat RPM dia daftar. Sebab dia ilmu setiap kali RPM ni lain-lain. Dan kalau anda ada rezeki lebih, bolehlah ke seterusnya insyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.